A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syarhi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan rasa syukur setinggi-tingginya ke hadrat Ilahi di atas hadiah dan kurniaannya kepada kita menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar ingin mencintai Allah, dan akhirnya kita terus berusaha untuk merasakan bahawa betapa nikmatnya menjadi hamba Allah dan pengikut Rasulullah, insya-Allah. Maka sekali lagi kita ungkapkan alhamdulillah, semoga apa yang kita usahakan ini menjadi sebahagian daripada hadiah-hadiah dari Allah yang membantu kita untuk merasa kita sedang berada di satu musim atau rangkaian 3 bulan yang sangat hebat, yang Allah sangat muliakan, iaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan, yang mana segala ibadah digandakan pahalanya dan membantu kita, waalaikumsalam Ina, untuk merasa bahawa berusaha mencari redha Allah merupakan satu kekuatan. Jadi sekali lagi kita angkatkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai tanda kita sangat-sangat mencintai baginda. Jadi sekali lagi selamat bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ungkapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai tanda kita adalah pengikut Rasulullah yang sentiasa berusaha untuk mencari jalan supaya kita benar-benar mampu diterima Rasulullah, diberi syafaat dan akhirnya dimasukkan bersama ke syurga bersama baginda, insya-Allah. Hari ini semalam minta 2 hari yang lalu minta maaf banyak tak sempat nak bagi tahu kerana berada di luar kawasan, dan hari ini dan tak sempat nak bagi tahu. Jadi tolong maafkan Umi kepada yang menunggu ataupun pada yang menanti dan sebagainya. Jadi sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada Hazizah dan seluruh, pada Hayati dan seluruh yang sempat untuk dipilih Allah untuk bersama petang ini. Kita masih lagi menggunakan buku atau menggunakan kitab kita kata Ensiklopedia Kiamat, dan masih lagi membincangkan kematian dan kematian dan sakratul maut. Maka kita nak bangun balik kekuatan, kita sudah pun sampai kepada butiran yang ke-7 tentang kematian dan sakratul maut ini. Supaya kita benar-benar faham dan kita benar-benar bersedia untuk memahami ataupun kita kata untuk menanti, untuk berusaha. Sebab itu sekali lagi kita belajar kerana kita nak berusaha untuk membaiki diri. Semoga kita benar-benar menjadi apa yang kita katakan seorang hamba Allah yang bersedia menghadapi kematian dan yang juga bersedia untuk menjadikan kematian sebagai satu hadiah. Hari ini kita nak bincang, kita kata anjuran ziarah kubur bagi lelaki. Lelaki, perempuan gitu. Umi tak tahu kenapa kamera ni jadi macam besar gitu. Okey, jadi macam-macam kita kata lain dia sikit. Jadi Umi minta maaf. Andai kata kelihatan mukanya sahaja. Okay. Yang pentingnya kita dapat butiran-butiran yang kita katakan yang membantu. Mari kita melihat kebanyakan dia jadi besar. Ada. Okey. Tak apalah. Umi takut terjadi apa-apa. Tak jadi ke. Lagi susah kan? Okey. Ataupun kita nak buat macam mana? Pada hari ini kebanyakannya kita kata manusia disibukkan oleh dunia dan harta, yang harta ke harta, dan juga oleh sinaran, tarikan, pujukan ataupun apa yang kita katakan dorongan-dorongan yang dibantu oleh nafsu dan dibantu oleh iblis. Sebab itu kita nak bangun balik kekuatan. Okey, minta maaf banyak gambarnya besar, Umi tak tahu nak kecilkan macam mana.
Okey, dah jauh sangat pun masih nampak besar juga. Maka kita katakan oleh kerana kita disibukkan oleh putaran-putaran dunia dan harta, maka sangat dianjurkan. Terutamanya lelaki. Terutamanya lelaki, kerana apa? Yang patut bersibuk-sibuk sangat mestilah lelaki. Tetapi dan perempuan, tapi sekarang tidak lagi dikira. Laki-laki dan perempuan semua hampir-hampir sama. Okey, mari kita tengok sekejap apa jadi kalau kita bengkok kan. Kalau kita tegak akan gitu. Turn your phone while alive. Okey. Okey, tak boleh juga. Tidak membantu. Maka apa yang kita katakan, terutama yang lelaki. Oleh kerana yang kita katakan, kenapa lelaki? Kerana biasanya lelaki ini yang sangat sibuk dengan urusan dunia. Dan juga, tapi hari ini sudah tidak dikira laki-laki dan perempuan. Semuanya sudah sangat sibuk dengan urusan dunia, urusan harta. Dan atas dorongan dan faktor-faktor kehidupan. Maka kita kata sehingga kan kita paling sedikit untuk mengingati kematian. Oleh kerana kita sedikit mengingati kematian, maka dari Buraidah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah bersabda, kita kata, aku telah melarang kalian ziarah kubur. Masa dulu perintah awalnya dilarang kita melawat kubur, menziarah kubur. Tetapi kini kita dikatakan apa kata kini? Sekarang kata-kata berziarahlah. Ini satu daripada pesanan hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain, maknanya kita memang dianjurkan untuk menziarahi kubur. Dianjurkan untuk menziarahi kubur. Dan dalam riwayat lain, apa sebab dianjurkan melawat kubur? Kerana kita nak membujuk hati kita. Kita nak menjedarkan hati kita bahawa hidup ini sebenarnya tidak panjang. Hidup ini harus dijadikan ladang untuk berusaha menanam kebaikan-kebaikan untuk kita bawa berjumpa Allah. Okey. Kemudian kita kata siapa yang ingin, maknanya kita kata mulanya Nabi kata jangan melawat. Tak payah ziarah, terutamanya yang perempuan. Tapi dekat kini, setelah beberapa musim, kerana apa kita kata orang-orang yang baru memeluk Islam mungkin merasa takut. Jadi di peringkat awal dulu pernah ada peraturan bahawa tidak dibenarkan menziarahi kubur. Tetapi setelah Islam mantap, Islam sudah berkembang luas, maka Nabi kata apa? Kamu boleh melawat kubur. Okey. Apa sebab? Dalam riwayat lain Nabi berkata, siapa ingin menziarahi kubur maka ziarahlah kerana ia mengingatkan kita kepada akhirat. Apa sebab kita dibenarkan akhirnya untuk menziarahi kubur? Kerana dengan menziarahi kubur kita mengingatkan diri kita kepada akhirat. Ini kekuatan yang nak diangkat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, okey, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di waktu malam. Nabi melawat sebab Nabi tinggal di masjid. Baqi itu, perkuburan Baqi itu sangat dekat dengan masjid. Maka pada akhir malam, okey, di akhir malam menuju kuburan Baqi, lalu berkata, semoga kedamaian atas diri kalian, wahai penghuni negeri kaum mukmin, dan kalian mendapat apa yang dijanjikan. Esok kalian dikumpulkan dan sesungguhnya kami dengan kehendak Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni-penghuni Baqi. Okey. Ini yang kita kata hadis juga riwayat Muslim, maknanya kita kata kita takut dulu. Dulu dikatakan dalam kubur, apa kita kata ada hantu kubur lah, ada pengganggu lah, ada macam-macam. Jadi kita akhirnya kita kata dimomok-momokkan bahawa kubur itu sangat menakutkan. Okey. Tapi kini kita nak mengambil kira bahawa kita katakan Nabi kata apa, kamu melawatlah, ziarahlah kubur, malah didorong ataupun digalakkan supaya dia mengingatkan kita pada kematian. Kalau Nabi kenapa dia melihat melawat Baqi di waktu malam?
Kita menggambarkan, oh nanti takutlah tengah malam lah begitu begini. Nabi pesan pada kita. Kata apa sebab di tengah malam? Kerana dia sunyi. Dia sunyi, dia tenteram. Maka Nabi nak merasakan, mendoakan ketenteraman. Ketenteraman yang ada pada penghuni-penghuni baki. Dan kemudian dari Buraidah juga dia berkata, Nabi SAW mengajarkan kepada kami apabila pergi ke tanah perkuburan untuk mengucapkan apa ucapan yang kita nak pakai, apa ucapan yang kita nak gunakan atau kita nak buat. Waalaikumsalam, Norizan, Norliza, Noriza dan lain-lain jemaah ataupun ahli sembang petang yang lain. Ada yang salamnya sempat dijawab, ada yang tak sempat dijawab. Maka minta maaf banyak atas segala kelemahan itu. Kemudian kita katakan apa yang nak diucapkan ketika kita menziarahi kubur. Semoga kedamaian atas kalian, kita mendoakan supaya mereka berada dalam kedamaian atas kita kata kedamaian atas diri kalian wahai penghuni negeri ini, dari orang mukmin dan orang mukmin, dari orang mukmin dan muslim, dan kami dengan kehendak Allah akan menyusul kalian. Sebab itu biasanya secara ringkas, Assalamualaikum warahmatullahi, wahai ahli kubur, engkau sudah pergi, kami akan menyusul. Okay? Dan kami aku memohon kepada Allah memberi kita dan kalian kesejahteraan. Hadis riwayat Muslim juga. Maknanya setiap kali kita melintasi kubur, kita jumpa kubur, melawat kubur, jangan lupa kita mendoakan. Jangan lupa mendoakan bahawa jadilah, tenteramlah, bahagialah, damailah kalian-kalian di kuburan ataupun di tanah tempat, di rumah terakhir orang Muslim dan orang mukmin. Dan kita mengingatkan diri kita dengan izin Allah, kami akan menyusul kalian. Ini kalau boleh menjadi sebahagian daripada kewajipan kepada orang-orang yang melintasi, orang-orang yang melawat, orang yang melihat. Sebab itu Nabi datang keluar malam-malam. Maka kita kata nak dapat tenteram. Okay? Jadi itu satu daripada cara untuk kita mengingat bahawa semalam orang ini ada bersama kita. Tapi hari ini orang itu sudah tidak ada lagi. Maka dengan ketiadaan orang-orang itu mengingatkan kita bahawa akan sampai juga giliran kita. Ini kekuatan. Kemudian kita kata kita yang ke-8, butiran yang ke-8 yang kita nak baca. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kita minta panjang umur tapi kita jarang minta untuk baiki amal. Ya Allah, panjangkan umur aku dalam keadaan sibuk beramal, dalam keadaan sentiasa beramal. Maka kita katakan umur yang berkah ialah umur yang panjang, tetapi panjangnya diisi dengan keberkahan, diisi dengan perkara-perkara yang baik, diisi dengan amal-amal yang sangat baik. Okey. Para ulama berbeza pendapat tentang hal ini. Okey, tapi yang lebih utama ialah orang yang mengharap kematian, kerana merindukan bertemu dengan Allah. Kita mengharap kematian untuk bertemu dengan Allah, atau orang yang mengharapkan hidup kerana ingin melakukan ketaatan kepada Allah. Maka kita katakan orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah dan redha dengan pilihannya dan tidak memilih sesuatu pun untuk dirinya. Okay? Apa yang dikehendaki oleh Allah, kita yang diberikan umur panjang, ialah kita katakan kita nak mendapat apa? Orang yang kita kata layak dapat umur panjang, kita kata dia mengharapkan kematian. Dia bukan tak nak mati. Dia mengharapkan kematian kerana dia mengharapkan kematian kerana dia rindu dengan Allah. Dia rindu dengan Allah, kemudian dan ingin bertemu dengan Allah. Maka kita umur panjang tetapi tetap merindukan akan kematian dan berjumpa dengan Allah.
Ataupun kita kata orang yang masih hidup, kita kata ingin melakukan. Kenapa kita tidak umur panjang? Kerana kita pertama ingin melakukan ketaatan kepada Allah. Ingin melakukan ketaatan. Ingin menambah amalan. Pertama tadi kita ingin mati dan berjumpa dengan Allah. Kedua, kita kata kita nak gunakan, okey, Mahmudah Yahya, okay, waalaikumsalam, okey, Saniah, okey. Maka kita katakan kekuatan-kekuatan yang nak diangkat, waalaikumsalam semuanya, ya, dan diangkat pertama kalau hidupnya panjang, dia mengharapkan dengan panjangnya umurnya itu, dia merasa ataupun dia mengimpikan untuk melakukan sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan, sebanyak-banyak amalan sebagai bekal untuk berjumpa Allah. Dan yang ketiga kita katakan, oleh kerana itu dia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah dan menerima semua takdir yang telah ditentukan oleh Allah dalam hidupnya. Jadi orang yang umur panjang, orang yang menerima takdir yang Allah tentukan kepadanya, orang yang kita katakan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Dan yang ketiga, kita kata dia umur panjang kerana ingin beribadah, membuat amalan sebanyak-banyaknya. Dan yang akhir sekali kita kata, dia menyerahkan atau menerima segala yang Allah berikan itu dengan lapang dada, dengan penuh rasa ikhlas, dengan penuh rasa sedar bahawa ini adalah ketentuan Allah. Okey. Ini bermakna kita kata apa yang dilakukan itu semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Oleh sebab itu kita kata umur panjang kita tidak akan dapat apa? Ingin dapat redha Allah. Ingin dapat kekuatan-kekuatan, semoga kita makin merasa lebih dekat dengan Allah. Ini kita kata bulan Rejab, ini kita kata, lepas itu kita sudah masuk ke bulan Syakban, maka kita mengharapkan bahawa 3 bulan ini kita seterus berdoa, Ya Allah Tuhanku, berkati kami di bulan Rejab dan Syakban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini kekuatan-kekuatan. Kita kata, Waalaikumsalam, Ruby, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk terus menikmati umur-umur yang masih ada, kerana kita tak tahu berapa panjang umur yang Allah hadiahkan kepada kita. Kalau ditakdirkan panjang, maka sekali lagi gunakan panjang umur itu, okay, minta redha Allah. Maka kita kata minta redha Allah, kita terima dulu. Untuk kita dapat redha Allah, kita beribadah semata-mata kerana Allah, ingin menyediakan bekal yang paling banyak untuk berjumpa Allah. Dan yang ketiga, kita ingin redha semua, terima semua apa yang Allah kurniakan pada kita, dan menjadikan kita orang yang benar-benar yakin bahawa umur panjang yang Allah kurniakan itu merupakan satu nikmat terbaik. Sebab itu kita diminta, kalau umur panjang kita kata kita nak dapat umur yang sehat. Kalau umur panjang kita nak umur yang berkah. Umur yang berkah maknanya apa? Umur yang kita gunakan kesemuanya atau hampir kesemuanya untuk mencari redha Allah. Untuk beramal kerana Allah dan mencari redha Allah. Ini kekuatan. Okay? Maka dia tidak melakukan sekerana dirinya. Dia tidak melakukan sekerana kemahuannya. Dia melakukannya semata-mata kerana Allah. Ini kekuatan. Kemudian satu golongan berpendapat bahawa kematian lebih utama dari hidup. Ada pendapat lain mengatakan tak payah umur panjang. Kalau boleh mati cepat lagi baik. Okay? Kemudian dipertikaikan sekelompok sahabat bertikai dengan firman Allah yang berbunyi, dan apa-apa di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Al-Imran ayat 198. Maknanya kita kata ada orang nak cepat mati. Okay? Kerana itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Dan apa-apa yang ada di sisi Allah itu adalah lebih baik. Maknanya kita kata bagi orang-orang yang berbakti. Maknanya kita kata tidak ada yang lebih baik selain berada di sisi Allah. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan bahawa kalau mati itu, mati itu bukan satu kebaikan kerana berada di sisi Allah. Ini kalau kita benar-benar sudah merasakan bahawa kita sudah bersedia untuk mati.
kita sudah menyediakan bekal untuk mati. Maka kita katakan memang yang terbaik itu di sisi Allah. Ini nak mendorong kita supaya jangan takut pada kematian. Okay? Jangan mendorong, jangan takut dengan kematian, kerana kematian itu merupakan tempat yang paling baik di sisi Allah. Okey, kerana kematian itu menjadikan kita berada di sisi Allah dan adalah menjadi yang lebih baik. Okey. Namun begitu dipersoalkan, kalau boleh dapat umur panjang yang berkah, umur panjang yang diisi dengan amalan merupakan yang lebih baik. Ini kekuatan. Akan tetapi beberapa hadis yang sahih menunjukkan bahawa umur seorang mukmin setiap kali bertambah, pada hakikatnya berkurang. Otomatis akan bertambah pula kebaikan di sisi Allah. Maknanya kita kata umur panjang, kita sebenarnya namanya umurnya panjang. Angkanya semakin besar tapi tempohnya semakin pendek. Ini yang kita nak kata. Umur panjang tapi tempohnya pendek. Tapi kalau boleh, kita nak jadikan setiap tarikh, setiap hari, setiap saat itu adalah kebaikan. Okey. Kemudian kita kata tidak seharusnya mengharap kematian. Kita sedia untuk menerima kematian tapi tidak harus mengharapkan, ya Allah bagilah aku mati. Jangan. Tidak boleh berdoa untuk mati. Okey. Kecuali kalau dia takut terjadi fitnah atas agamanya. Maknanya kita katakan kekuatan yang nak kita angkat, ya Allah Tuhanku, kalau ada gangguan, ada apa kita katakan fitnah tentang agama dan kita nak mengharapkan kita tak nak terlibat dalam fitnah itu, makanya kita boleh mampu. Kita boleh berdoa untuk bertemu dengan Allah, untuk mati. Kerana kita tak nak menjadi mangsa kepada fitnah-fitnah agama kita. Kita tak nak melihat agama kita dipermain-mainkan. Kita nak melihat agama kita dihina dan sebagainya. Kemudian ketika dia takut terjadi fitnah atas agamanya, berarti dia takut kehilangan kebaikan. Okey, seperti mana yang kata-kata rakyat yang ada di utara China yang menjadi tawanan kerajaan China, akhirnya daripada Islam tak boleh lagi mengamalkan amalan Islam, tidak boleh lagi membaca Al-Quran, tidak boleh lagi menjalankan apa kita kata semua masjid digunakan dirosakkan, tidak lagi dijadikan masjid tempat ibadah. Maka ketika itu kita boleh minta dengan Allah untuk mati. Kerana ketika itu kita tak sampai hati. Kita kalau boleh tak nak terlibat melihat agama kita dihina. Okey, kita katakan takut kehilangan kebaikan yang ada di sisi Allah sehingga kematian lebih baik baginya dalam keadaan ini. Maka orang-orang yang diganggu, digugat, dihina agamanya atas sayangnya kepada agama, dia memang tak sanggup tengok agamanya dihina, ada keyakinannya digugah ataupun apa kita kata diancam, maka kita boleh minta untuk mati. Maimun bin Mihram berkata, tiada kebaikan dalam hidup kecuali bagi yang bertaubat atau seorang yang beramal untuk meningkatkan darjat di sisi Allah. Maka kita kata umur yang berkah itu ialah orang yang menggunakan setiap umurnya. Okey. Kita ada kebaikan dalam hidupnya. Okey. Kecuali bagi yang bertaubat. Bukan bagi yang maknanya kata-kata kita di samping beribadah, kita juga terus-terusan bertaubat. Okey, terus bertaubat sebab apa kita kata? Kerana seseorang itu, dan juga kata-kata ataupun terus mengamalkan, membuat kebaikan, cinta dengan agama untuk meningkatkan darjat dirinya di sisi Allah. Maknanya kita kata kita terus membuat segala kebaikan, segala perintah, meninggalkan segala larangan sehingga Allah mengangkat darjatnya sebagai seorang mukmin yang benar-benar sejati. Okey. Daripada Abu Salamah, kita kata dari Talhah bin Ubaidillah, sesungguhnya dua orang lelaki dari kabilah Bali, kabilah besar yang dinisbatkan kepada Bali bin Amar bin Al-Haf bin Qudhat menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Salah seorang daripada keduanya, lebih giat dari yang seorang lagi. Lalu yang lebih giat itu dari dua orang itu pergi berperang dan mati syahid.
sedang yang seorang lagi masih diberi masa hidup untuk setahun lagi sebelum akhirnya dia meninggal. Talha berkata, lalu aku bermimpi. Maknanya dia dua orang, seorang pergi perang dan meninggal, seorang lagi hidup setahun lebih. Okey, lebih maknanya kawan yang seorang tu meninggal tahun ini, dia meninggal tahun depan. Tapi apa yang Abu Talha dapat tahu? Talha berkata, lalu aku bermimpi. Dia bermimpi dengan dua orang ni tadi. Dalam tidurnya ketika aku berada di pintu syurga, ternyata aku bersama kedua orang ini. Lalu dari syurga ada suara memanggil orang yang meninggal lebih akhir dari yang keduanya. Kemudian dia keluar memanggil orang yang mati syahid. Selanjutnya kembali lagi kepadaku dan berkata, kembalilah kerana belum tiba masanya, waktunya kamu untuk masuk syurga. Maknanya kita katakan orang yang meninggal. Okey, orang yang meninggal, dia dua orang pemuda berjumpa dengan Rasulullah. Maka akhirnya seorang pergi perang, seorang tak pergi perang. Seorang tu meninggal. Seorang tu meninggal dulu dalam perang, kemudian seorang lagi meninggal setahun selepas itu. Maka dua-duanya masuk syurga, dua-duanya beribadah. Tetapi sayangnya seorang lagi itu menunggu di pintu syurga, okey, walaupun dia membuat kebaikan, kerana dia dimasukkan lewat masuk ke syurga dibandingkan dengan sahabatnya yang mati syahid. Okey. Lalu di pagi hari, Talha bercerita kepada orang-orang dan mereka hairan akan hal itu. Lalu cerita itu disampaikan kepada Rasulullah. Mereka menceritakan, maka Nabi bertanya, apa yang kalian hairankan dalam hal ini? Mereka menyuruh, wahai Rasulullah, orang ini adalah orang yang paling rajin dari keduanya. Kemudian mati syahid, namun orang lain yang masuk syurga sebelumnya. Ini kekuatan-kekuatan. Maknanya kita katakan, bukan yang mati syahid. Maknanya kalau ikut cerita ini, kemudian mati syahid namun orang lain yang masuk syurga sebelumnya. Maknanya kita katakan ada umur-umur yang panjang. Ada orang yang mati syahid dan ada yang umur panjang. Maka oleh kerana ibadahnya yang sangat banyak, maka dia masuk syurga dulu sebelum orang yang mati syahid. Ini kekuatan orang yang kita katakan barakah di umur panjang yang dipenuhi dengan kebaikan, dengan amal dan ibadah. Okey, Rasulullah kemudian bersabda, bukankah dia telah hidup setahun lagi setelah itu, orang yang masuk syurga awal tu? Mereka menjawab, benar. Rasulullah bersabda, dengan begitu dia mendapati bulan Ramadan. Bila dia hidup lagi setahun, dia jumpa Ramadan, lalu berpuasa, solat ini dan itu. Dia membuat kebaikan, sujud di sepanjang tahun. Mereka menjawab benar. Okey, menjawab Rasulullah bersabda kerana itu jarak di antara keduanya jauh lebih jarak antara langit dan bumi. Ini hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Imam Majah. Dan dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah siapa yang panjang umurnya. Maknanya panjang umur itu baik andai kata, okey, dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah siapa yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Maknanya kita katakan kalaupun umurnya pendek, okay, maknanya yang paling baik itu umur panjang. Apa sebab umur panjang? Dia dapat ruang dan kesempatan buat berbagai-bagai kebaikan. Kalau tadi kita katakan kenapa dua sahabat tadi bermasuk syurga beza-beza. Okey, berbeza kerana apa? Seorang meninggal dulu dan seorang lagi hidup awal, hidup lebih setahun tetapi dia berjumpa Ramadan. Ramadan Allah ganda-gandakan. Okay? Mungkin dia dapat maghfirah, mungkin dia dapat ampunan, mungkin dia dapat kita kasih sayang Allah. Okay? Dan mungkin dia berjumpa Lailatul Qadar. Maka kebaikan-kebaikan walaupun bezanya setahun sahaja, tetapi memberi ruang dan jarak untuk layak masuk ke syurga lebih awal kerana amalnya. Oleh itu, sekali lagi kita nak bangun balik kekuatan, jangan kata umur panjang sia-sia. Jangan kata umur panjang menyusahkan. Sebab itu kalau boleh kita nak umur panjang kita adalah umur panjang yang sihat. Umur panjang yang diisi dengan kebaikan-kebaikan.
Sebab itu kita minta kalau boleh kita tak ada umur panjang yang tidak mampu buat ibadah. Umur panjang yang kita tak sempat untuk beribadah kerana sakit-sakit dan sebagainya. Oleh itu kita nak juga kesihatan dari segi mentalnya. Tak nyanyuk, maknanya kita masih ada ingatan yang baik. Mampu beribadah dengan baik. Ingat boleh membaca Al-Quran. Boleh mendengar lagi tazkirah agama. Dan banyak membuat pahala-pahala. Maka Nabi pesan yang umur panjang itu jauh lebih baik. Lagipun kita kata umur panjang, ruang untuk bertaubat itu lebih besar. Jadi umur panjang dipenuhi dengan taubat, maknanya memberi kekuatan kepada kita untuk mendapat ampunan Allah. Munirah, waalaikumsalam. Okey. Kemudian kita katakan orang-orang yang mati berada dalam kubur, mereka menyesal tidak dapat menambah amal mereka dengan tasbih dan rokok. Maknanya, kata-kata orang yang mati awal itu juga menyesal. Kerana dia dimatikan awal, maka tak banyak dapat zikir, tak banyak dapat solat, tak banyak dapat buat kebaikan. Di antara mereka ada yang meminta supaya dikembalikan ke dunia. Maka kalau kita buka ahli neraka, terutamanya menangis dengan Allah minta dikembalikan ke dunia untuk melakukan hal-hal tersebut. Untuk kembali bersedekah, untuk kembali membuat ibadah. Okay, tapi Allah tidak akan, namun mereka tidak dapat melakukan hal tersebut kerana antara mereka dan amal itu dibatasi dan telah ditutup untuk mereka. Artinya bila sudah meninggal maka putuslah segala ibadah, maka tidak ada ruang lain untuk kita buat baik. Okey. Kemudian oleh itu tolong hargai. Tolong hargai umur yang masih ada, tolong hargai penuhi umur yang masih ada ini untuk melakukan yang baik-baik. Waalaikumsalam Munirah. Aisyah Zakaria, umur panjang, ruang untuk bertaubat lebih besar. Ini kekuatan. Jadi kita katakan umur pendek tapi baik juga baik. Tapi umur panjang yang diisi dengan kebaikan dan diberi ruang untuk lebih panjang bertaubat itu juga sangat baik. Okay? Dan sebahagian lain bermimpi dalam tidurnya sehingga mereka berkata, kita menyesal tentang masalah besar ini. Kita mengetahui namun kita tidak beramal dan kalian mengetahui namun kalian juga tidak beramal. Demi Allah, maka dalam mereka berbincang antara mereka, kami menyesal. Mati dulu tapi tak banyak beramal. Makanya kita katakan bukan semua mati awal itu baik kerana mereka terus menyesal kerana banyak yang tak sempat dilakukan. Maka kalau boleh kita demi Allah satu tasbih atau dua tasbih, satu rakaat atau dua rakaat dalam buku catatan amal seseorang di antara kita lebih baik dicintai dari seluruh dunia dan isinya. Maknanya kita kata subhanallah, alhamdulillah, satu tasbih, dua tasbih itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Solat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat ataupun apa saja kebaikan dalam solat merupakan lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Oleh sebab itu kita yang masih diberi Allah kesempatan, yang Allah masih beri kesempatan, masih diberikan kesihatan, diberikan panjang umur, diberikan kelegaan, maka jangan sampai lepas peluang dan kesempatan-kesempatan ini untuk terus menambah amalan kerana ini akan menjadi satu daripada keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka yang dipanjangkan umurnya. Maka itu kita katakan, itu yang kita diminta untuk melawat ataupun kita kata untuk menziarahi, untuk berusaha supaya panjang umur. Jadi sekali lagi, pertama panjang umur secara fizikalnya, fizikal artinya secara jasadnya sehat, jasadnya kuat, jasadnya banyak melakukan kebaikan, mindanya sehat, masih mampu memikirkan, masih mampu memilih yang mana baik, yang mana tidak baik. Dan yang ketiga, dia terus menjadikan, memenuhi umur-umur yang Allah kurniakan itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sama ada kebaikan untuk manusia dan yang paling utama, kebaikan-kebaikan untuk dia bawa balik berjumpa Allah insya-Allah. Maka dengan sebab itu, waalaikumsalam Ustazah dan sahabat kuliah yang dirahmati. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan
kita diberi keberkahan, diberi ruang, diberi umur panjang untuk terus berbuat baik, untuk terus melakukan apa yang Allah mahu dan meninggalkan apa yang Allah larang serta cukup ruang untuk bertaubat. Maka jangan tunggu tua untuk bertaubat, jangan tunggu sakit untuk bertaubat. Kalau boleh setiap hari bertaubat. Okey, setiap hari bertaubat kerana kita katakan bertaubat itu membantu diri kamu untuk lebih dekat dengan Allah. Ya, butiran yang ke-9. Mungkin ni boleh sempat insya-Allah. Kita kata sakit sebagai penebus dosa bagi setiap Muslim. Maka kalau kita dapat sakit, okey kan, sama ada sakit itu penyebab kepada kematian atau sakit itu menjadi sebahagian dari tanda Allah dah ingat kita, Allah nak sentuh kita, Allah nak tebus dosa kita. Sakit adalah penebus dosa bagi setiap apa yang ditemui oleh si mayat pada waktu sakitnya berupa rasa sakit dan perih. Maknanya kebanyakan yang mati sakit. Mati sakit merupakan kesempatan bagi Allah untuk menerima taubatnya, untuk menghapus dosa-dosanya. Sebab itu bila kita ditemukan Allah dengan sakit, jangan keluh kesah. Jangan susah hati. Kerana yang bagi sakit itu adalah Allah. Yang bagi sakit adalah Allah. Ini bermakna Allah sedang merawat kita. Jadi kita katakan sakit adalah penebus dosa bagi setiap yang ditemui si mayat. Maknanya sebelum meninggal, jenazahnya ataupun kita kata orang yang meninggal sangat bahagia kalau dia redha dengan sakit yang Allah kurniakan dan dia menerima takdir itu dengan lapang dada, maka pasti dia akan diampun dosanya, dihapuskan dosanya. Nabi bersabda, kita kata, okay, tiadalah seorang Muslim ditimpa sakit atau lain-lain kecuali Allah menghilangkan dosa-dosanya dengan sakit itu sebagaimana sebatang pohon yang berjatuhan daun-daunnya. Maknanya kita kata yang sakit tapi redha, yang sakit tapi tetap ingat Allah, yang sakit tapi sedia menerimanya dengan lapang dada, maka ibarat dosa-dosanya gugur seperti daun-daun dari pokok yang gugur ke tanah. Daun-daun dari pokok yang gugur ke tanah. Ini bermaknakan cara macam mana atau nak mengibaratkan macam mana yang dikatakan Allah menggugurkan dosa-dosa orang-orang yang redha dengan sakit yang dikurniakan Allah kepadanya. Tapi jangan sampai sakit membuat kita kufur kepada Allah. Membuat kita tidak redha dengan apa yang Allah bagi. Maka kita sama-sama mengharapkan bahawa kita adalah orang yang benar-benar sudah bersedia untuk menerima apa yang Allah uruskan untuk kita. Apa yang Allah berikan untuk kita. Walaupun sakit. Okay? Dari Zaid bin Aslam, hamba Sayyidina Umar bin Khattab, dia berkata, apabila masih ada dosa-dosa pada seseorang, apabila ada dosa pada seseorang mukmin, okay, yang tidak tertebus oleh amalnya, maka kematiannya akan melunasi sehingga sakaratul maut dan penderitaan saat kematiannya menghantarkannya sampai ke tingkat di syurga. Okay? Dan sesungguhnya orang kafir yang telah melakukan kebaikan di dunia, maka akan diringankan beban kematiannya sehingga genap pahala kebajikannya di dunia, kemudian dia masuk ke neraka. Ini kekuatan. Maknanya kita katakan orang mukmin, kita katakan yang maknanya sakit. Dia belum lagi, maknanya dia sudah bertaubat tapi ada saki baki. Ada saki baki dosanya lagi. Maka bila ada saki baki dosanya yang belum dia bertaubat, belum sempat dia ampun Allah, maka dia akan, dan dia melalui sakit dan redha menerima sakit itu dari Allah. Tak apa. Okey. Maka kita katakan, jadi kita katakan, minta maaf gangguan sikit. Maka kita katakan lagi, kalau sekiranya dia sakit,
Maknanya kalau dia belum lagi habis bertaubat, dosanya belum selesai, belum selesai diampun Allah, kemudian dia sakit dan sakitnya itu membawa kematian, maka sakitnya itu menjalani sakratul mautnya itu akan menjadi penebus kepada dosa-dosanya. Penebus kepada dosa-dosanya. Kemudian kita katakan penderitaan masa kematian menghantarkannya. Orang yang kita kata walaupun kita terus berdoa, Allahumma hwin alaina fi sakaratul maut, tetapi ada orang yang melalui penderitaan-penderitaan disebabkan oleh penyakit-penyakitnya, maka lagi besar penderitaan yang dilalui yang seketika sakaratul maut. Ini orang mukmin, bukan orang semua. Orang-orang yang beribadah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang merasa bahawa Allah adalah yang maha agung. Orang yang merasa bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Maka kekuatan yang nak diangkat ialah bahawa kita kata kesakitan ketika menjalani sakaratul maut itu merupakan satu usaha dari Allah untuk menghapuskan semua dosa-dosanya. Oleh itu sekali lagi, kalau kita berada di depan orang-orang yang sedang menjalani sakaratul maut dan kita mengetahui bahawa dia adalah orang yang beriman, orang yang baik dengan Allah, baik dengan manusia, maka kita mengambil iktibar. Sebab itu kita kata berada bersama orang yang menjalani sakaratul maut itu memberi pengajaran yang paling besar kepada kita untuk terus mengingat bahawa kematian itu memang benar. Kematian itu ada dan kematian itu sakit. Jadi sakit dalam kematian ataupun kita kata maka dia akan diringankan beban kematiannya. Okay. Kalau orang kafir dia buat baik di dunia. Dia buat baik di dunia tetapi Allah akan bantu dia untuk melalui sakaratul maut yang lebih baik, yang lebih ringan. Yang lebih ringan sehingga semua pahala kebaikannya selesai di dunia. Sebab mereka akan mati tidak terus masuk ke neraka. Tak ada soal jawab lagi. Itu kalau orang-orang kafir. Ini bermakna kalau orang kafir juga dapat pertolongan kerana kebaikan. Mengapa kita orang mukmin sangat berat untuk melakukan kebaikan? Maka sekali lagi mengingatkan pada semua anak, semua ahli keluarga Sembang Petang melakukan kebaikan kerana Allah, tidak ada rugi apa-apa. Melakukan kebaikan untuk kebaikan manusia merupakan menambah kekuatan kita untuk dekat dengan Allah dan memudahkan proses Allah mengampun dosa-dosa kita. Dengan syarat kita redha, kita sabar, kita istiqamah dan akhirnya kita ikhlas melakukannya semata-mata kerana Allah. Okey, sampai di sini dulu. Kita ada lagi berapa butiran lagi tentang kematian ini. Okey, 13. Oh, banyak lagi. InsyaAllah kita sambung untuk hari-hari lain. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terus mengingati kematian dan merasa kita harus bersedia untuk bertemu dengan kematian, insyaAllah. Jadi sekali lagi sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas kehadiran. Terima kasih banyak atas kesudian berturut serta bersama dengan Umi petang ini. Dan meminta maaf kerana ada 2 hari yang tak dapat sampai ataupun tidak dapat bertemu. Tidak sempat nak bagi notis. Maka sekali lagi, jumpa lagi insya-Allah. Mudah-mudahan kematian ini membantu kita mengingat kematian, membayangkan